Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada Dr. Zailani bin Ismail. Saya Nur Syazana binti Manap akan membentangkan video pembentangan untuk tugasan infografik tokoh Munshi Abdullah. Okey, latar belakang Munshi Abdullah. Kelahiran Munshi Abdullah dilahirkan di Kampung Pali, Melaka pada abad ke-19. Kemudian beliau meninggal dunia pada tahun 1854 Masihi di Jeddah. Latar belakang secara ringkas pada mulanya, nama sebenar Munshi Abdullah ni ialah nama sebenar dia Abdullah bin Abdul Qadir. Mendapat gelaran Munshi daripada Sir Stamford Raffles yang bermaksud sebagai guru. Munshi Abdullah ni mempunyai darah peranakan campuran, iaitu campuran India dan Melayu. Namun begitu, beliau tetap menganggap diri beliau sebagai orang Melayu. Latar belakang daripada segi pekerjaan, beliau mula bekerja dengan bapanya, iaitu menolong bapanya menyalin dokumen-dokumen penting. Beliau juga turut mengajar bahasa ibunda kepada askar-askar India dan British. Kemudian beliau bekerja sebagai seorang pentafsir dan jurutulis kepada Sir Stamford Raffles. Kecekapan beliau bertutur dan reputasi sebagai seorang guru telah melayakkan beliau untuk mendapatkan nama Munshi yang diberi oleh Tuan Raffles. Kemudian Abdullah ni juga turut membantu orang-orang yang beragama Kristian untuk mentafsir dan mencetak sebahagian daripada kitab Injil. Beliau juga menafsirkan cerita-cerita turun-temurun Hindu. Abdullah Munshi ni dikenali sebagai dengan hikayat dia, Hikayat Abdullah. Okey, seterusnya cabaran Munshi Abdullah adalah beliau berani mengkritik orang Melayu yang tidak mementingkan bahasa Melayu dan lebih mementingkan bahasa asing. Sebab pada zaman dulu ni dikatakan masyarakat Melayu dia mengabaikan bahasa Melayu dan tak tahu cara nak pelajari bahasa Melayu dengan lebih mendalam. Mereka lebih fokus kepada bahasa asing. Jadi Munshi Abdullah ni berjaya mengkritik masalah ini dan beliau nyatakan dalam Hikayat Abdullah. Jadi bila ada kritikan ni, secara tidak langsung dapat memberi kesedaran kepada orang Melayu betapa pentingnya mempelajari bahasa Melayu secara mendalam daripada bahasa asing. Kemudian cabaran yang kedua adalah Abdullah Munshi ni dia berani mengambil cabaran untuk mengkritik sikap raja-raja yang zalim kepada masyarakat. Okey, pada masa dahulu melakukan kritikan sosial ni, Munshi Abdullah ni ambil sebagai kritikan sosial yang bersifat progresif serta membina. Dia ditujukan kepada golongan feodal yang melakukan kezaliman dan ketidakadilan secara berleluasa. Dalam kritikan tersebut, beliau menceritakan tentang kezaliman raja, kehendaknya yang tidak boleh dihalang dan dilarang, serta pantang larang yang tidak boleh dilanggar oleh rakyat. Okey, kezaliman raja yang menjadikan rakyat berasa takut untuk melakukan apa sahaja yang dapat memajukan diri mereka, seperti takut untuk membuat rumah, takut untuk menambah ilmu, takut untuk mencari harta dan takut untuk melakukan perkara yang menyalahi adat kerana akan dihukum oleh orang-orang raja. Jadi Munshi Abdullah ni dia nyatakan dalam hikayat beliau tentang sikap kezaliman raja ni dengan lantang sekali. Kemudian cabaran yang ketiga adalah beliau berani mengambil cabaran untuk menyatakan komentar terhadap masyarakat Melayu yang malas dan lemah dalam ekonomi. Okey, dalam karya beliau mengkritik masyarakat Melayu ni yang tidak mahu melakukan perubahan dalam hidup. Mereka lazimnya masyarakat Melayu pada masa dahulu dikenali sebagai golongan yang malas bekerja lah. Mereka tak mahu berusaha dan belajar untuk maju. Jadi beliau nyatakan kritikan ni dalam kisah pelayaran Abdullah yang memperlihatkan kritikan terhadap orang Melayu. Okey, seterusnya sumbangan Munshi Abdullah. Pada usia 11 tahun, beliau telah menjadi guru dan mengajar pelajaran agama Islam kepada askar Islam di Melaka. Kemudian pada usia 27 tahun, beliau mengajar bahasa Melayu kepada Paderi Milne dan C.H. Thompson. Kemudian beliau dilantik sebagai jurutulis dan penterjemah Stamford Raffles. Dan kemudian beliau bertanggungjawab menulis undang-undang Singapura dan mengumpul bahan sastra Melayu lama.
Kemudian kemudian beliau juga memberi sumbangan dalam memperkenalkan dalam sastra, beliau memberi sumbangan memperkenalkan teknik penulisan autobiografi dalam karya penulisan. Kemudian beliau mengetengahkan watak manusia biasa dan objek yang berjisim dalam karya. Dan yang terakhir, beliau memberi sumbangan menonjolkan karya yang mempunyai biodata penulis beserta tarikh dan masa. Okey, akhir sekali refleksi peribadi. Refleksi yang boleh dibuat berdasarkan tokoh Munsyi Abdul Wahab ni adalah mendidik generasi muda untuk menerapkan budaya mencintai ilmu sejak dari usia kecil. Yang kedua, memperlihatkan semangat berani berjuang untuk memartabatkan bahasa Melayu moden standing bahasa asing. Dan yang ketiga, menekankan masyarakat betapa pentingnya tahap kemajuan dan taraf hidup yang lebih baik. Okey, itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.